Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini kita sambung semula pelajaran kita menggunakan buku teks. Jadi pada minggu ini, pada hari Isnin, kita telah belajar berkaitan dengan kata sendi nama. Kemudian pada hari Rabu kita telah belajar mengenai dengan kata arah. Dan sekarang ni pada hari Jumaat kita akan belajar pada muka surat 60 iaitu kata sendi nama dan kata arah. Jadi cikgu nak semua orang murid buka buku teks masing-masing dan buka muka surat 60 sekarang. Okey. Okey, baik. Kalau dah buka tu, cuba kita tengok pada muka surat 60 iaitu berkaitan dengan kata sendi nama dan kata arah. Sebenarnya kita dah belajar dah pada hari Isnin dan hari Rabu yang lalu. Namun pada muka surat 60 kali ini iaitu gabungan di antara kedua-duanya lah, iaitu kata sendi nama dan kata arah. Dan sebelum itu kita tengok dulu petikan ataupun gambar yang ada dekat buku teks tersebut pada muka surat 60. Jom kita tengok. Okey, tajuk dia mari ikut arahan lah. Kalau kamu tengok daripada gambar tu, mereka sedang melakukan aktiviti regangan ataupun panas badan sebelum melakukan aktiviti pendidikan jasmani. Okey, sekarang ni kita tengok gambar yang pertama iaitu luruskan kedua-dua tangan ke hadapan. Okey, luruskan kedua-dua tangan ke hadapan. Kemudian bengkokkan badan ke kiri dan ke kanan. Ini biasalah kita waktu PJ kita selalu buat bergerak satu langkah ke belakang, lari setempat, pandang ke atas dan ke bawah, dari kiri pusing ke belakang dan letak tapak tangan pada bahu kawan di hadapan, lompat beramai-ramai ke arah guru, ucapkan terima kasih kepada guru. Ini merupakan aktiviti pendidikan jasmani yang mungkin kamu buatlah di sekolah ketika waktu pendidikan jasmani. Okey, dekat sini sebenarnya terdapat banyak kata sendi nama dan kata arah. Okey, yang pertama sekali kita tengok gambar yang pertama yang luruskan kedua-dua tangan ke hadapan. Dia dah bagi dah warna merah dan juga warna biru. Okey, dia dah bagi warna merah dan warna biru iaitu ke tu ialah perkataan kata sendi nama dan hadapan itu adalah kata arah. Okey, kemudian kita pergi gambar yang kedua. Kita kesan dulu. Kita tengok, kita cari mana yang dikatakan kata sendi nama dan kata arah. Okey, kita tengok sama-sama. Gambar yang kedua, bengkokkan badan ke kiri dan ke kanan. Jadi bagi kamu mana yang kata sendi nama, kata arah? Okey, tu fikir sekejap. Jadi jawapan dia ialah ke tu adalah kata sendi nama, kiri tu adalah arah. Ke kata sendi nama, kanan tu adalah arah. Jadi dia tak warnakan lah, dia tak bagi, dia suruh kita cari sendiri. Okey, itu gambar yang kedua. Kemudian gambar yang ketiga, bergerak satu langkah ke belakang. Jadi mana satu kata sendi nama, mana satu kata arah? Kamu dah tahu kan? Kata sendi nama ialah ke, belakang tu adalah kata arah. Okey. Kemudian lari setempat. Lari setempat ni ada kata sendi nama dan kata arah tak? Tak ada. Okey, lari setempat itu adalah kata kerja, melakukan sesuatu. Okey. Kemudian kat bawah dia pula gambar yang ke-5, pandang ke atas dan ke bawah. Nampak tak? Ada tak kata sendi nama dan kata arah? Cuba kamu tengok. Okey, ada kan? Ke tu adalah kata sendi nama, arah dia atas. Lepas tu satu lagi, ke tu kata sendi nama, bawah tu adalah kata arah. Kemudian kita tengok gambar yang seterusnya. Dari kiri pusing ke belakang dan letak tapak tangan pada bahu kawan di hadapan. Jadi mana satu kata sendi nama, mana satu kata arah? Nampak tak? Ada tak? Cikgu rasa semua orang dah boleh fikir dah ni. Okey, ke tu adalah kata sendi nama, kata arah dia ialah bahagian belakang. Kemudian satu lagi dekat bawah sekali, di tu kata sendi nama, hadapan itulah kata arah. Kemudian pergi kepada gambar yang seterusnya iaitu lompat beramai-ramai ke arah guru. Mana satu kata sendi nama, mana satu kata arah? Okey dah, cikgu bagi jawapan terus. Ke tu adalah kata sendi nama, kata arah dia ialah arah guru. Okey, kita dah belajar tentang kata arah ni, ia merujuk kepada kedudukan, hala dan juga jurusan kan. Kita dah belajar 3 kan. Jadi yang itu adalah hala, menghala ke arah guru. Nampak tak? Mudah je benda ni, tak susah pun. Sebab kita dah belajar pada hari Isnin dengan hari Rabu yang lepas. Kemudian ucapkan terima kasih kepada guru. Okey. Jadi itu adalah berkaitan dengan kata sendi nama dan kata arah. Cikgu ingat tak ada masalah sebab kita dah belajar dah sebelum ni. Cikgu pun dah terangkan dengan jelas kepada kamu. Kamu pun dah buat latihan dan sebagainya. Jadi cikgu ingat kamu dapat membaca dan mengenal pastilah. Macam cikgu tadi, cikgu dah bagi tahu dah semua. Cikgu dah kenal pasti semua. Dan sekarang ni kamu tengok dekat skrin kamu. Okey, kamu tengok kat skrin kamu, cikgu dah keluarkan
Ini adalah kata seni nama dan kata arah yang terdapat pada buku teks muka surat 60 tadi. Cikgu buat dalam bentuk jadual. Okey, ke hadapan yang pertama, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, di hadapan, ke arah guru. Okey. Ini cikgu tunjukkan kamu agar kamu lebih jelas lah berkaitan dengan kata seni nama dan kata arah yang terdapat pada buku teks. Jadi lepas ni kalau orang tanya ataupun ada soalan tanya, cikgu ingat cikgu harap kamu boleh mengenal pastilah berkaitan dengan apa itu kata seni nama, apa itu kata arah, apa contoh kata seni nama dan kata arah. Cikgu harap kamu semua boleh tahulah sebab cikgu dah ajar. Okey. Okey, cikgu ingat sampai di sini saja berkaitan dengan muka surat 60. Jadi sekarang ini apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu keluarkan buku aktiviti kamu, Okey, keluarkan buku aktiviti kamu, buka muka surat 70. Kita sambung buku aktiviti muka surat 70. Okey, berkaitan dengan buku aktiviti ni nanti cikgu tandalah dalam sekolah kita PDPR ni, insya-Allah sesi kita selama 5 minggu je. Kalau tak silap cikgu nanti bulan 7 ke, tak silap. Cikgu tak ingat lah bulan 7 ke. Bulan 7 nanti kita akan naik semula ke sekolah. Jadi kamu buat je dulu. Nanti naik sekolah baru cikgu tanda. Okey, cikgu tak tanda sekarang. Sebab nanti selalunya kebiasaannya buku aktiviti ni kita akan bincang kan. Macam style cikgu, kita akan bincang jawapan. Nanti kamu tanda sendiri kamu punya buku supaya kamu dapat betulkan kesalahan kamu. Kalau cikgu terus tanda, nanti kamu tak betulkan kesalahan kamu tu. Kalau contoh cikgu pangkah, ada murid yang mungkin dia tak habis kisah pun. Kalau salah lah, kalau betul lah. Tapi nanti cikgu akan tanda waktu kita sama-sama lah akan semak dan tanda pada naik sekolah nanti. Kita semak jawapan kita sama ada betul ataupun tidak. Okey, kita bincang dalam kelas. Okey, sekarang ni buka muka surat 70. Kita tengok muka surat 70 buka aktiviti. Bina ayat menggunakan kata arah berpandukan gambar. Okey, bina ayat. Dia dah bagi gambar. Bila ada soalan yang macam ini, kamu kena fokus terhadap gambar dia. Jangan keluar daripada gambar. Selalunya ada murid dia boleh buat ayat tapi terkeluar daripada konteks gambar tu. Gambar tunjuk lain, dia buat ayat lain. Tu tak boleh lah. Okey, pastikan mengikut gambar. Okey, tengok gambar yang pertama tu. Nama lelaki lah main bola kan. Ali sedang menyepak bola ataupun menggelecek bola ke arah kiri pihak lawan. Itu contoh ayat cikgu. Ali sedang semula Ali sedang menggelecek bola ke arah kiri pihak lawan. Itu ayat cikgu lah. Kalau kamu nak buat ayat kamu boleh, tak ada masalah kan. Itu ayat cikgu berdasarkan gambar. Kemudian gambar yang kedua, okey, aktiviti pemanasan badan lah. Abu sedang tunduk ke bawah untuk aktiviti perenggangan. Kamu buat ayat mudah je, kamu tak payah buat ayat yang susah, ayat yang panjang, tak payah. Sebab bagi cikgu lebih bagus ayat itu sederhana, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Kemudian dia betul. Itu lebih bermakna lah. Kemudian ada tanda titik yang betul. Kadang-kadang murid ni kelas 5 DLP selalu tak buat titik. Lepas tu tak buat huruf besar. Kesalahan yang mudah sering dilakukan kan. Cikgu sering tegur tapi masih lakukan kesalahan yang sama. Pastikan bila kamu buat ayat, di hadapan ayat kamu tu huruf besar, kemudian di akhir ayat adalah titik. Cikgu selalu pesan benda ni. Hari-hari cikgu pesan kalau cikgu masuk bila buat penulisan. Pastikan yang betul yang tu. Tak payah buat ayat panjang. Buat ayat yang mudah, yang simple, yang ringkas tapi betul. Itu lebih baik lah. Okay. Kemudian gambar yang ketiga kamu buat sendiri. Gambar yang keempat kamu buat sendiri. Gambar yang kelima kamu buat sendiri. Kamu buat semua ni sendiri. Lepas dah siap nanti kamu ambil gambar, kamu hantar kepada cikgu. Kalau boleh sebelum sebaik-baiknya lah, sebelum pukul 9 kot. 9 malam tu terakhir. Cikgu akan cek pada pukul 5 petang. Kalau pukul 5 petang tu cikgu tengok ramai yang dah isi, ramai yang dah hantar, cikgu kena buat laporan dekat JPN sebenarnya. Ada website, dia akan tulis laporan kehadiran murid pada hari mengajar ni lah. Jadi kalau pukul 5 ke pukul 6 macam tu, pukul 5 lah, pukul 5 akhir. Kalau boleh sebelum pukul 5 dah siap dah semua. Tapi kalau cikgu tengok masih ramai yang belum hantar lagi, cikgu akan extend sampai pukul 9 malam lah. 9 malam tu cikgu nak kena hantar data. Jadi kamu punya kehadiran tu, data kehadiran kelas kamu tu ikut subjek dihantar kepada JPN sebenarnya. Mungkin murid ada yang tak tahu benda ni.
Sebab tu cikgu, kalau kamu tengok, cikgu memang semak setiap malam ataupun kadang-kadang kalau petang tu dah ramai hantar, cikgu terus hantar kehadiran pada petang tu lah. Jadi kalau boleh siapkan yang ni segera untuk tugasan hari ni, tak banyak pun, sikit je. Okey, dah habis yang ini. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buka buku teks kamu balik, buka buku teks semula. Dan sekarang ni kamu cuba lihat muka surat 61. Okey, 61 iaitu tajuk dia pemulihan. Pemulihan ni dia macam latihan lah kepada kamu. Okey, sekarang ni dia nak muka 61 ni tulis jawapan berdasarkan soalan di bawah. Kita dah pernah buat dah tugasan yang macam ni dekat sekolah, iaitu dia bagi satu petikan, kamu baca, kemudian kamu fahamkan. Bila kamu faham, kamu jawab soalan-soalan di bahagian bawah itu. Ada 5 soalan. Okay? Dan pastikan kamu jawab menggunakan ayat penuh. Ini selalu murid tak buat. Okay, dia jawab ayat mudah ataupun jawapan yang mudah. Kita tanya contohnya soalan nombor 3 tu, bilakah tangan perlu dicuci? Okey, dia jawab. Nanti kalau yang mudah tu tangan perlu dicuci, dia terus jawab sebelum dan selepas makan. Okey, kalau kamu jawab macam tu, sebelum dan selepas makan, jawapan tu betul. Tetapi kalau dalam peperiksaan ke, dalam ujian ke, cikgu boleh bagi markah 1 je. Kalau ada 2 markah, cikgu bagi 1. Kalau ada 3 markah, cikgu bagi 1 saja. Sebab kamu jawab dalam ayat yang tak lengkap. Okey, kamu tengok soalan nombor 1, soalan nombor 2. Dia dah bagi kat depan tu untuk jawab soalan itu dengan lengkap. Bagi kelas DLP, cikgu nak semua murid menjawab soalan dengan ayat penuh, ayat lengkap. Jangan jawab ayat pendek. Okey? Kalau contoh dalam perbualan, cikgu tanya, kamu sudah makan? Kamu pun jawab, ya. Itu ayat pendek lah. Tapi kalau kamu ni orang yang bagus sikit kan, kamu cakap, ya, saya sudah makan pada, dijawab penuh lah ayat tu. Jadi itu lebih baik supaya setiap soalan-soalan yang kamu jawab ni kamu dapat markah yang tinggi lah. Bagi kelas belakang, kelas mungkin murid-murid yang kurang pemahaman ni, dia kurang faham benda ni, dia pun tak ada masalah. Cikgu tak marah kalau dia pun jawab macam tu, asalkan jawapan dia betul. Tetapi untuk murid kelas pandai, kelas DLP, mesti jawab soalan dengan jawapan yang penuh lah. Okay? Tengok soalan nombor 1 tu. Antara anggota badan yang penting, antara anggota badan yang paling penting ialah, baru jawab soalan tu. Dijawab dalam ayat yang penuh. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat sekarang ni ialah kamu ambil buku BM Pemahaman. Okay, BM Pemahaman ni banyak kita tak buat sebab memang dalam buku teks kamu ni kurang tentang BM Pemahaman. Yang banyak berkaitan dengan membaca, dialog, lepas tu tata bahasa. Untuk penulisan pun ada juga, isi tersurat, tapi untuk pemahaman kurang. Jadi kalau kamu tengok buku aktiviti kamu, buku tulis kamu, buku BM Pemahaman tu pun kurang. Kita kurang buat latihan. Jadi sekarang ni kamu keluarkan buku latihan kamu, BM Pemahaman. Kamu buat muka surat 61 ni semua. Salin balik petikan itu. Dan cikgu nak tengok tulisan kamu. Kalau lama sangat tak tulis, nanti kamu punya psikomotor tu maksudnya kamu nak tulis dengan laju dan lancar tu, nanti jadi masalah. Murid nanti kalau tak selalu training menulis, tak selalu latih menulis, dia akan tulis lambat dan sebagainya. Tulisan dia tak cantik dan sebagainya. Jadi cikgu nak kamu keluarkan buku BM Pemahaman, kamu salin petikan tu semua, tulis hari dan juga tarikh, kemudian jawab semua soalan. Jawapan semua kamu gariskan. Okey, soalan, jawapan kamu gariskan. Kemudian kamu hantar ini pada hari Isnin. Sebab ini adalah kerja rumah. Kamu boleh buat pada hari Sabtu dan hari Ahad. Cikgu tak minta segera. Yang surat 61 ni tak payah buat laju-laju, tak payah. Kamu buat waktu Sabtu Ahad, waktu cuti sekolah, kamu buat kerja sekolah. Ini kerja sekolah kamu, okey? Jadi cikgu ingat sampai di situ saja untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan jumpa pada minggu hadapan untuk sesi pengajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.